ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kelantani bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib wa ma kana Allahu liyutli'akum alal ghaibi walakinna Allaha yajtabi mir rusulihi may yasha' fa'aminu billahi wa rusulih wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi. Allah tidak sekali-kali akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan yang kamu ada seorang bercampur aduk mukmin dan munafik, bahkan ia tetap menguji kamu hatta yamizal khabitha minat tayyib, sehingga ia memisahkan yang buruk munafik daripada yang baik beriman. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi, dan Allah tidak sekali-kali akan memperlihatkan kepada kamu perkara-perkara yang ghaib. Walakinna Allaha yajtabi mir rusulihi may yasha', akan tetapi Allah memilih dari rasulnya sesiapa yang dikehendakinya untuk memperlihatkan kepadanya perkara-perkara yang ghaib. Fa'aminu billahi wa rusulih, oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim, dan kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan beroleh pahala yang besar. Surah Ali Imran, keluarga Imran, surah yang ketiga pada ayat yang ke-179 daripada 200 ayat pada juzuk yang keempat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadaratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke atas kita untuk kita duduk di dalam majlis yang dimuliakan Allah dan Rasulnya, iaitulah majlis ilmu. Semoga pengajian-pengajian seperti ini dapat berterusan dan diharap dapat memberi kepada ramai manfaat yang berkesan. Dan moga-mogalah dengan pengajian ini
kita dimasukkan Allah ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita ucapkan juga syukur dan terima kasih, dan kita mendoakan kebaikan buat ulama kita, pengarang kitab kita ni. Afadallahu ta'ala alaihim sahaib rahmati wa ridwani wa amaddana bi barakatihim wa nafahatihim madal azmani. Semoga Allah yang Maha Kuasa melimpahkan kepada mereka naungan rahmat dan kebaikan, dan memberikan kepada kita keberkatan dan kebahagiaan sepanjang zaman, insya-Allah. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz, ustazah yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung lagi kuliah pengajian kita berkitab, iaitu kitab Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub, muka surat 4, kitab Jawi, muka surat 4. Rumi saya tak pasti, bahagian bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, kata Miqdad ibnu al-Aswad, masuk aku atas Abi Hurairah radhiyallahu anhu, maka mendengar aku akan dia berkata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berfikir satu saat itu terlebih afdal daripada ibadah setahun. Kemudian masuk aku atas Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka aku dengar akan dia berkata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berfikir satu saat itu terlebih afdal daripada ibadah 70 tahun. Kemudian masuk aku atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku khabarkan dia dengan demikian itu, maka sabdanya, benar mereka itu, seru olehmu akan mereka itu bagiku, maka aku serukan mereka itu. Maka bertanya Nabi SAW akan Aba Hurairah daripada fikirnya, maka sembah ia fikirku pada kejadian 7 petala langit dan bumi, maka sabdanya, fikir engkau itu afdal daripada ibadah setahun. Dan sabdanya, turun atasku ayat Quran. Apa tu? Kerugianlah bagi barang siapa membaca akan dia dan tiada mengambil fikir padanya. Dan pada satu riwayat, kerugianlah baginya, apa tu? Diulang-ulangi akan dia 10 kali, dan iaitu ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Artinya bahawasanya pada menjadikan 7 petala langit dan bumi dan bersalah-salahan siang dan malam itu beberapa tanda, yakni atas kamal kudrat Allah Ta'ala bagi orang yang mempunyai akal, yakni
tiada dijadikan sia-sia jua. Kemudian bertanya Nabi SAW akan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada fikirnya, maka sembahnya fikirku pada mati dan huru-haranya. Maka sabdanya, fikir engkau afdal daripada ibadah 70 tahun. Maka tiada berlawanan dua hadis itu kerana bersalah-salahan pada fikirannya. Kata Ibrahim itu nanti. Baik. Ini dipanggil hikayat ataupun cerita, kisah yang dinakalkan, yang dituliskan dalam kitab ni untuk jadi panduan atau tauladan kepada kita. Jadi kisah dia kita baca balik. Kata Miqdad ibnu al-Aswad, ada seorang sahabat Nabi, nama dia Miqdad ibnu al-Aswad. Seorang sahabat Nabi, nama dia Miqdad ibnu al-Aswad. Masuk aku atas Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maksud dia kata masuk aku tu maknanya berjumpa, bertemu. Jadi Miqdad ibnu al-Aswad ni bertemu dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah pun sahabat Nabi juga. Abu Hurairah ni Nabi bagi gelaran sebab Abu Hurairah ni suka dengan kucing. Hurairah tu makna kucing, Abu Hurairah makna bapa kucing. Jadi Miqdad ni jumpa Abu Hurairah. Maka mendengar aku akan dia, berkata sabda Nabi SAW. Kata Miqdad dengar Abu Hurairah kata, Nabi kata. Faham? Nabi kata, Abu Hurairah kata, Nabi kata. Abu Hurairah cerita dekat Miqdad ibnu al-Aswad. Jangan pening. Miqdad ibnu al-Aswad dengar Abu Hurairah kata, Nabi kata. Macam tu. Maknanya dia dengar Abu Hurairah baca hadis Nabi lah. Macam tu. Apa Nabi kata? Tafakkurus sa'ah, berfikir satu saat. Fikir satu saat, maknanya fikir sejenak. Fikir satu saat itu khairun min ibadati sanah, lebih baik atau terlebih afdal, terlebih utama daripada beribadat selama 1 tahun. Okey. Jadi Miqdad kata dia dengar Abu Hurairah kata, Nabi kata fikir satu saat itu lebih baik daripada ibadat selama 1 tahun. Macam tu. Kemudian dia kata, masuk aku atas Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian makna kata dia jalan-jalan lagi, kemudian dia bertemu pula dengan sahabat Nabi yang lain, namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni, Ibnu tu maknanya anak, Abbas tu Abbas lah, anak Abbas. Anak Abbas. Nama betul dia Abdullah bin Abbas. Tapi gelaran dia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Huma tu maksudnya dua orang. Diredai kedua-duanya. Siapa duanya? Abdullah dan juga Abbas. Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi. Sebab Abbas tu pakcik Nabi. Abbas tu pakcik Nabi, adik-beradik dengan ayah Nabi. Jadi Abdullah bin Abbas itu sepupu Nabi. Okey. Jadi Miqdad ni, sambung balik cerita tadi. Miqdad ni lepas dia dah jumpa Abu Hurairah, Abu Hurairah kata, Nabi kata fikir 1 saat lebih baik daripada ibadat 1 tahun. Kemudian dia jalan-jalan lagi, jumpa pula dengan Abdullah bin Abbas yang kita sebut ni. Okey. Maka aku dengar akan dia berkata sabda Nabi SAW macam tadi juga. Dia kata apa nama, Abdullah bin Abbas kata, Nabi kata berfikir 1 saat, tafakkur sa'ah, fikir 1 saat, afdal
itu terlebih afdal, terlebih utama min ibadati sab'ina sanah, daripada beribadat sebanyak 70 tahun. Okey, boleh faham cerita setakat ni? Maknanya ada beza. Miqdad jumpa Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, Nabi kata fikir 1 saat lebih baik daripada ibadat 1 tahun. 1 tahun. Tapi bila dia jumpa pula, Miqdad jumpa pula Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas kata, Nabi kata fikir 1 saat lebih baik daripada ibadat 70 tahun. Jadi beza dia 1 tahun dengan 70 tahun. Faham yang tu dulu? Kan tak faham pula cerita dia. Boleh kan setakat ni? Filem Hindustan senang faham takkan cerita ni tak payah faham. Tak pening mana. Baik. Mana tadi? Oh, hilang pula dah. Maka bukan, sebelum tu 70 tahun. Kemudian masuk aku atas Nabi SAW. Maksudnya orang ketiga Miqdad jumpa Nabi sendiri. Tadi Miqdad mula-mula dia jumpa Abu Hurairah, kemudian yang kedua dia jumpa Abdullah bin Abbas, yang ketiga ni dia jumpa Nabi. Miqdad jumpa Nabi. Bila jumpa Nabi dia buat apa? Maka aku khabarkan dia dengan demikian itu. Maksudnya Miqdad cerita kat Nabi apa yang dia dengar daripada mulut Abu Hurairah dan juga mulut Abdullah bin Abbas yang mereka berdua sebut tadi tu. Maka sabdanya Nabi pun jawab, benar mereka itu, kata Nabi. Dua-dua betul. Miqdad tanya ni sebab mungkin takut salah. Sebab seorang ni riwayat kata setahun, seorang lagi riwayat kata 70 tahun. Jadi mungkin Miqdad faham salah seorang ni mungkin salah dengar Nabi cakap ke apa. Tiba-tiba Nabi kata tak, dua-dua betul. Yang setahun pun betul, yang 70 tahun pun betul. Macam tu. Kemudian kata Nabi, seru olehmu akan mereka itu. Nabi kata, kamu boleh tolong nak pi panggil mereka dua datang jumpa aku. Panggil Abu Hurairah dengan panggil Abdullah bin Abbas. Maka aku serukan mereka itu. Maka Miqdad pun segera pergi bertemu balik Abu Hurairah dengan Abdullah bin Abbas kerana Nabi panggil mereka berdua. Maka bertanya Nabi SAW. Mereka pun sampai dah, Nabi pun tanya. Nabi tanya apa? Nabi tanya dekat Abu Hurairah dulu seorang. Nabi tanya kepada Abu Hurairah daripada fikirnya. Nabi tanya, hai Abu Hurairah, apa yang ada dalam fikiranmu? Kamu suka fikir apa? Macam tu, lebih kurang soalan dia. Maka sembah ia. Sembah ia ni bukan dia sujud. Maksud ni bahasa lama. Sembah ni maknanya jawab. Dia berkata. Maka jawab. Kan macam cerita filem lama-lama kat istana, cerita Piramli, sembah patik harap diampun. Sembah tu bukan maksud dia sembahyang, bukan dia sujud. Maksud sembah tu dia jawab. Dia kata. Maka berkata ia, ataupun sembah ia, berkata ia, fikirku pada kejadian 7 petala langit dan bumi. Bila Nabi tanya pada Abu Hurairah, apa yang kamu fikir? Kamu suka fikir apa? Abu Hurairah jawab, aku suka fikir tentang kejadian alam, 7 tala langit dan 7 tala bumi. Katanya Abu Hurairah. Maka sabdanya Nabi pun jawab, fikir engkau itu afdal. Apa yang kamu fikir itu terbaik daripada ibadat selama setahun. Apa yang kamu fikir tentang kejadian langit dan bumi itu lebih baik daripada kamu ibadat selama 1 tahun, kata Nabi. Dan sabdanya, dan sambung lagi Nabi kata, turun atasku ayat Quran. Sebabkan tentang fikir langit bumi ni, Allah turunkan wahyu ayat Quran pada Nabi. Nabi pun bagi tahu. Nabi kata, kerugianlah bagi barang siapa membaca akan dia. Rugi siapa yang baca ayat ni dan tiada mengambil fikir padanya, tapi tak fikir tentang makna ayat ni. Bukan ayat ni saja, tapi sebenarnya semua ayat Quran. Kita baca Quran tapi kita tak fikir apa makna ayat Quran tu.
Sebab tu jangan hanya baca Quran. Kalau orang yang baru nak belajar baca Quran, tak apalah dia praktis baca. Tapi kita yang dah cekak baca Quran, jangan semata-mata baca, tapi kita buat konsep tadabbur Quran. Baca satu ayat, baca dia punya makna. Tapi kalau tak faham makna dia, jangan buat pandai-pandai sendiri. Tanya ustaz, tanya mana-mana tok guru ke, kan? Dia ada huraian dia dalam kitab-kitab tafsir, tak boleh main faham sendiri, kan? Tu supaya ayat tu terkesan pada kita. Ini kita baca yang Arab dia je, jadi kadang-kadang kita tak faham makna. Tak payah kata surah-surah lain, ayat-ayat lain. Suratul Fatihah sendiri pun kadang-kadang kita tak tahu makna dia. Jadi macam mana nak terkesan bila kita baca dalam sembahyang? Tu. Jadi kita kena buat begitu. Ubah makam. Tak apa dah, dulu memang tak dibaca Quran, sekarang dah pandai. Tak payah main baca gitu je. Tadabbur pula. Tadabbur, faham satu-satu. Tu. Jadi kata Nabi, rugi siapa yang baca tapi tak ambil fikir padanya. Dan pada satu riwayat yang lain, hadis yang lain sebut, Nabi kata kerugianlah baginya diulang-ulangi akan dia 10 kali. Maksudnya Nabi kata rugi tu Nabi ulang 10 kali, nak menunjukkan rugi sangat-sangat. Nabi kata rugi 10 kali Nabi ulang. Rugi apa? Rugi orang yang baca Quran tapi tak faham ayat Quran. Baca Quran tapi tak fikir makna dia. Tu kata Nabi, rugi 10 kali. Dan iaitu ayat yang dimaksudkan Nabi tu, ayat ni berbunyi di surah Ali Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Sadaqallahul azim. Artinya bahawasanya pada menjadikan 7 petala langit dan bumi, pada keadaan langit dan bumi yang dijadikan Allah itu, dan bersalah-salahan siang dan malam, maknanya bersilih ganti, kejap siang jap malam, jap siang jap malam, bertukar. Itu beberapa tanda, yakni atas kamal kudrat Allah Ta'ala. Allah jadikan peredaran, pertukaran siang dan malam bukan nak suruh kita sibuk pergi kerja balik kerja, pergi kerja balik kerja. Ni nampak matahari terbit, sibuk kalut nak pergi kerja. Nampak matahari terbenam, sibuk kalut nak balik rumah. Takat tu saja, itu baru setaraf dengan orang kafir. Sebab orang kafir pun macam tu juga. Jadi kita tak naklah setaraf kafir, kita nak jadi orang yang beriman. Maka orang beriman kerja-kerjalah, tak ada masalah. Tapi apa yang dia pandang pertukaran siang dan malam, itu dia pandang atas kamal kudrat Allah. Kamal ni maksudnya sempurna, hebatnya ciptaan Allah. Dia nampak tu. Macam mana Allah boleh jadi siang dan malam ni? Matahari naik tanpa tali, tergantung. Awan duduk atas kita tanpa tiang. Fikir tu. Bukan fikir tengok matahari terik, boleh sidai baju dia kata. Bukan nak pasal sidai baju. Sidai baju silakan sidai, tapi jangan nampak terik tu untuk sidai je, tapi nampak tengok matahari Allah buat. Macam mana Allah jadikan naik, sampai masa petang dia terbenam sendiri. Siapa yang urus? Tak ada siapa urus, Allah. Bukan makhluk. Lagi satu, Allah nak tunjuk pada kita, sehebat mana pun kita atas muka bumi ni, orang kata pandailah, cerdik, saintis, pakar, teknologi hebat. Sekarang ni manusia kan macam-macam teknologi dahsyat-dahsyat. Sehebat mana pun teknologi kamu, sehebat mana pun kepandaian kamu, kamu takkan boleh halang matahari Allah untuk naik, dan kamu tak boleh sekat matahari Allah untuk terbenam. Maknanya kamu tak boleh kontrol siang dan malam. Tak boleh kontrol. Kata hebat, kontrol tengok siang. Nak bagi ekonomi kita, orang cakap apa, dapat pulih balik, kita pun kata kita panjangkan siang supaya orang kerja lama sikit. Jadi dapat untung banyak. Boleh buat? Tak boleh. Sampai masa malam. Malam pula, kita kata buat panjang sikit malam ni.
Nak lambatkan sikit lah, kita sekat matahari jangan naik cepat sangat. Boleh tidur lama sikit? Tak boleh. Sampai masa matahari naik. Tu kata, dah hebat tang mana itu? Tak ada hebat lah. Kan? Tu Allah nak tunjuk tu. Jadi bila kita tengok ciptaan alam, kejadian alam, ciptaan Allah, maka kita akan nampak kamal kudrat Allah Ta'ala bagi orang yang mempunyai akal. Dia kata, orang yang ada akal, bila tengok alam, dia akan nampak Allah. Maksud nampak Allah bukan nampak Allah duduk kat langit, bukan maksud gitu. Tapi maksudnya nampak hebatnya Allah. Tu yang dikira sebagai nampak Allah. Betul kita kata wali-wali ni, tok-tok wali ni, ulama-ulama ni, mereka nampak Allah. Nampak Allah tu bukan maksud nampak diri Allah, tapi nampak kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Mereka tengok alam, teringat hati mereka pada Allah. Tu yang dalam kitab tasawuf sebut syuhudul kasrah fil wahdah. Ini dia ada dua makam. Mula-mula di makam ahlul ibadah, atau juga dipanggil makam ahli mujahadah, ahlul mujahadah. Mujahadah ni ambil daripada perkataan jahada. Jahada artinya jihad, sungguh-sungguh. Jihad ni bukan maksud mesti angkat pedang. Makna jihad ialah sungguh-sungguh. Tu mujahadah. Makam orang mula-mula, makam pertama bila dia dah mula mendekati agama, makam yang dia akan duduk ialah makam mujahadah, makam ahlul ibadah nama dia. Dia terpaksa berhempah pulas lawan hawa nafsu dia, lawan hasutan iblis untuk nak tegakkan agama pada diri dia. Nak semayang subuh masih lagi paksa-paksa, ngantuk-ngantuk pun bangkit juga. Tahajud, dia masih lagi ada keterpaksaan. Kadang-kadang hati ni rasa malas, rasa jemu, tapi dia lawan. Itu namanya ahlul ibadah atau ahlul mujahadah. Kumpulan ni dia punya pandangan pada Allah dipanggil oleh ulama syuhudul kasrah fil wahdah. Dia tengok yang banyak, nampak yang satu. Dia tengok alam, dia ingat Allah. Dia tengok pokok, dia ingat Allah yang cipta. Hebatnya, dia kata. Dia akan memikir, Allah cipta pokok kelapa sawit, kenapa buah ke atas? Kenapa Allah tak buat buah kat bawah? Kalau buah kat bawah senang, tak payah kait. Kena ambil saja bawa masuk lori. Tapi atas kena kait dulu. Fikir sampai tahap tu. Kenapa Allah buat begini? Kenapa Allah buat daun warna hijau? Kenapa tak buat color lain? Tu. Fikir habis. Dia fikir tentang kejadian ciptaan Allah. Sehingga kan fikir tadi dia akan membawa kepada ta'ajub. Ta'ajub ni maknanya dia ta'zim, dia pelik, dahsyatnya, hebatnya. Akhirnya terkeluar di bibirnya, subhanallah, maha suci Allah, hebatnya Tuhan aku. Sebab tu benda ni sebenarnya ahli sains sebenarnya. Tapi bila sains ini tidak dipandu dengan agama, akhirnya sains semata-mata sains, tu berlawan pula dengan Quran hadis, bercanggah pula dengan agama. Tapi hakikat sebenar ilmu sains itu cedokannya daripada ilmu Quran hadis juga. Patut kalau orang yang bila meletakkan agama di hadapan, kemudian baru diletak sains, bila dia kaji, contoh kaji tentang pelangi. Pelangi ni tak ada. Dia adalah imbasan cahaya. Pegang tak dapat pelangi ni. Dia lepas-lepas hujan, air tu bila kena cahaya matahari, matahari tembak kepada sinaran, tembak cahaya kepada air tu, maka keluar daripada cahaya air tu keluar warna-warna pelangi tu. Maka jadilah nampak pelangi di langit. Kalau orang yang meletakkan agama di hadapan sains nombor 2, maka dia akan kata, cantiknya Allah buat pelangi, walau tak boleh dipegang tapi sangat indah dipandang. Dia nampak itu. Tapi bila letak sains kat depan, baru nak letak agama, dia fikir pasal sains je lah. Dia kata, ini kerana air gini. Memanglah. Tapi bukan suruh nak cerita pasal air cahaya matahari tu. Nak ceritanya hebatnya Allah, boleh buat macam tu. Patut fikir yang itu. Fikir Allah buat. Kita kata tok guru kami, Tok Guru Siddiq Noh, dia kata makan buah rambutan telan dengan biji-biji dia kata. Tapi jangan yang jenis besar tercekik, yang kecil sikit lah.
telan terus masuk. Lepas tu bila perut sakit, rasa nak terberak, pergi cari celah semak. Jangan berak di jamban, berak celah semak. Berak situ tengok. Pas 5-6 tahun sok naik pucuk. Orang panggil pokok rambutan tai. Betul. Naik pokok. Nah, jadi pokok rambutan. Bila naik pokok rambutan, keluar buah. Bayangkan, pelik tak pelik, takjub tak takjub, takzim tak takzim. Hebatnya Allah, yang masuk dalam tanah sebiji je, tapi boleh keluar sepokok. Sepokok pula menghasilkan berbiji-biji. La ilaha illallah. Tak nampak hebat? Tak tahu. Kita nampak hebat ciptaan makhluk. Nah, rombongan geng masjid kampung kota turun ke Kuala Lumpur sebab PKP lama, tak boleh keluar. Nah, habis-habis PKP bawa rombongan pergi Kuala Lumpur. Tengok KLCC dongak gini. Sampai balik kampung-kampung kota, balik gini lagi kepala. Ada mak. Takjub tengok. Ya Allah tingginya. Tak payah pelik tu. Nak pelik apa bangunan. Bila-bila masa kalau awak nak bagi runtuh-runtuh. Nah, tak payah pelik buat tu. Yang pelik Gunung Everest. Lagi tinggi dari segala bangunan yang ada atas muka bumi. Dan tingginya Gunung Everest dan kukuhnya dia bertahun-tahun. Bangunan yang ada ni baru berapa tahun. Gunung Everest Allah buat lama dah. Tak ada itu. Dahsyat. Gunung Kinabalu, tu Allah buat. Nampak? Tak ada piling. Ni nak buat bangunan berapa banyak mati kan? Kena piling lah, kena itulah gini. Nak projek makan tahun-tahun. Ni Allah buat. Nah, jadi bukan langsung tak boleh nak puji makhluk, boleh, tapi sikit-sikit sudahlah. Yang kita nak pandang hebat ni Allah. Dengan Allah biar kita teruja. Kita taksub pun tak apa. Allah dahsyatnya. Biar nampak hebat. Ada pada makhluk ni buat lebih kurang sudahlah. Biasa-biasa dah lah. Tak payah lebih sangat. Nak. Tu kat mana tadi? Dan langit tadi. Mempunyai yakni tiada dijadikan sia-sia. Pandang ciptaan Allah, langit dan bumi semualah. Langit bumi ni bukan masuk langit bumi je, tapi langit bumi ni dah mewakili seluruh alam. Maknanya alam di langit dan alam di bumi. Jadi kita tengok semua ciptaan Allah, alam langit dan alam bumi ni, tak ada satu pun Allah jadikan sia-sia. Tak ada. Mana ada jadi sia-sia? Dia tengok, perhati baik-baik. Ada tak apa yang Allah jadikan tu silap? Dia kata ada ustaz, ketam jalan sengit ni kata. Tak ada silap ah. Kalau betul ketam jalan sengit tu silap, mesti jalan dia slow sebab benda tak betul. Tapi kita tepuk tanah, tengok dia lari perak laju. Maknanya betul lah. Macam kita jalan ke depan dengan jalan ke belakang, mana laju? Jalan ke depan laju, betul tak? Sebab apa? Sebab jalan ke depan tu betul pada kita, tapi jalan ke belakang tak betul. Bila tak betul dia kekok. Bila kekok dia tak jalan lancar. Tapi tengok ketam lari, lancar tak lancar? Lancar. Bila lancar betul lah tu. Tak ada silap pun. Dan kenapa Allah buat jalan sengit? Fikir, kenapa Allah buat jalan sengit? Antara hikmahnya Allah nak ajar, binatang lain semua jalannya ke depan, ketam seekor je jalan ke tepi. Allah nak cerita dalam banyak-banyak makhluk ni mesti ramai yang elok, tapi mesti ada je yang tak kena. Mesti ada satu kumpulan, ada satu geng ke, satu orang ke, macam tu. Dalam kampung kita tu kak, kalau ada 100 orang yang perangai baik, mesti ada dalam 5-6 orang perangai tak kena. Betul tak? Nak cari mana dalam kampung semua elok saja? Dah, gitu. Tu hikmah dia. Banyak lagi Allah nak tunjuk. Tinggal lagi kita kena fikir. Fikir. Sebab tu Allah sebut afala ta'qilun. Tidakkah kamu mahu berfikir? Fikir yang tu. Fikir Allah cipta ni. Semuanya ada jawapan dia. Tiada sia-sia jua. Kemudian bertanya Nabi. Okey, baik. Kita nak kupas tentang Abu Hurairah dulu. Jadi kita simpulkan balik cerita ni. Abu Hurairah kata, Nabi kata, fikir satu saat lebih baik daripada ibadah selama 1 tahun. Nabi kata betul.
Kemudian Nabi tanya Abu Hurairah, apa yang kamu dalam fikiran kamu? Kamu suka fikir apa? Maka jawab Abu Hurairah, aku suka fikir kejadian alam. Maka kata Nabi, dengan sebab kamu fikir kejadian alam itu lebih baik daripada ibadah setahun. Apa maknanya? Maknanya setahun ni kira dikiaskan dengan kehidupan kita yang secara berulang-ulang. Benar tak? Cukup setahun benda sama kita buat. Cukup setahun benda sama kita buat. Orang kerja macam tu lah, kan? Pergi balik kerja, pergi balik kerja. Bangun pagi, gosok gigi, makan nasi lemak, breakfast, lepas tu pergi office. Pumpam. Nak tarik keyboard tu sampai nak pecah keyboard. Lepas tu balik rumah, ambil anak sekolah. Lepas tu balik rumah, tengok TV3, buletin utama. Lepas tu komplain. Lepas tu tidur, makan tidur. Benda sama pula. Esok macam tu lagi, esok macam tu lagi, esok macam tu lagi. Sampailah kali blackout terus. Bukan rumah tu blackout, dia blackout. Mati terus dah, tak ada apa dah. Itu ulang benda sama, ulang benda sama. Kalau orang tu perangai tak elok, maka yang diulang tak eloklah setiap hari. Kalau perangainya elok, alhamdulillah yang diulang itu yang elok tiap-tiap hari. Contoh macam tuan-tuan, kalau tuan-tuan istiqamah, hadir solat jemaah masjid, dengar kuliah, dan benda tu diulang selalu, ini kebaikan kita. Moga-moga Allah terima dan berikan pahala. Tu. Jadi ulang-ulang pak cukup setahun. Jadi kata Nabi, kenapa Nabi kata kalau kamu fikir satu saat lebih baik daripada ibadah setahun? Sebab ada orang dia buat ibadah. Ibadah ni jangan faham semayang je. Ibadah ni maknanya apa-apa sajalah amal-amal kebaikan. Tak kira lah, bukan setakat semayang je apa-apa. Baca Quran ke apa, semua tu lah dipanggil ibadah. Jadi kata Nabi, kalau kamu fikir satu saat lebih baik daripada kamu buat ibadat sepanjang satu tahun. Maksudnya kamu buat ibadat tu secara adat sahaja. Maksud adat benda sama je, tak ada improvement. Macam saya sebut tadi lah, memang kita dah pandai baca Quran, tapi duk baca situ je lah baca. Bukan salah baca tu, tapi tak ada kemajuan. Nak duk takat tu je, pusing, cukup setahun. Jadi Nabi kata, lebih baik kamu duduk diam sekejap, kamu fikir saat. Kita fikir dalam diri kita, takkan sampai bila-bila aku nak baca macam ni, bila aku nak belajar pula makna dia. Macam tu. Maknanya biar ada peningkatan. Jadi kalau dengan sebab fikir sesaat itu, kata Nabi, lebih baik daripada kamu teruskan ibadat sepanjang satu tahun tapi tak ada improvement, macam tu saja. Sebab bila tak ada improvement, yang kita takut lama-lama nanti kita jemu. Bila jemu tak buat dah, tinggal. Benda kalau tak ada peningkatan, tak ada pertambahan, dia lama-lama jemu. Macam kita tengok cerita filem yang sama je, drama yang sama je. Mula-mula tengok sonoklah cerita tu, gelak, ada kelakar dalam filem tu. Kali pertama tengok, kali kedua okey lagi, tengok lagi. Masuk dah kali 10, dia boleh ulang skrip orang tu, dia boleh ikut. Masuk kali ke 100, muntah darah tu. Benda sama je dia kata. Lama-lama malah aku tengok dah, jemu. Takut ibadat kita kalau setakat macam tu saja, tak ada peningkatan, lama-lama kita akan anggap benda tu biasa. Dan akhirnya bila anggap benda tu biasa, kita tak buat dah dengan sungguh-sungguh. Betul tak tuan-tuan? Termasuk diri saya sendirilah. Saya kata, kita semayang macam hari-hari ni, semayang maghrib, semayang isyak, adakah kita rasa kelazatan semayang tu? Kita semayang je lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu je lah, tapi tak rasa apa-apa. Sebab apa? Sebab benda tu diulang macam tu saja. Sebab tu kata Nabi, fikir saat, fikir renung ibadat aku ni takkan takat macam ni je. Tak apalah, kita dah pandai baca ayat-ayat dalam semayang. Cuba pula kita tingkatkan, beli buku, tengok terjemahan dia. Oh, ini makna baca dalam sujud ni, ni makna dia. Jadi ada improvement. Lepas ni pula kita semayang, kita faham makna. Jadi sampai membawa ke dalam hati bila kita semayang. Jadi ada peningkatan. Jadi bertambah khusyuk, bertambah baik. Ibadat kita akan bertambah kualitinya. Akan semakin cantik. Macam benda kita gilak.
kan, motor-motor lama kan, kita gila dia punya body, gosok lama-lama berkilat. Tapi kalau dibiar je macam tu, walaupun benda tu benda mahal, benda cantik, benda lawa, benda antik, tapi kita tak gila, tak polish. Macam kereta baru beli memanglah lawa lagi dia punya body. Tapi kalau dibiar lama-lama, basuh pun tidak, taik burung bertepek habis semua, lama-lama kereta tu nampak lawa ke nampak buruk? Nampak buruk tak? Jadi nak tak nak kena cuci, kena gosok, polish, barulah dia punya sinar tu cantik balik. Begitulah dalam bab amal kita. Bila ada tajdidun niat, perbaharui niat, maka ibadat kita akan kembali bersinar, kembali cantik. Akhirnya ibadat itu menjadi ibadat yang sangat berkualiti di sisi Allah. Ini untuk peningkatan amal ibadat lah. Cuba kita buat macam tu. Tak apalah, pelan-pelan. Okey, kita dah pandai baca Quran, cuba hafal pula. Jangan ambil surah panjang-panjang sangat, ambil daripada belakang. Juzuk amma dulu 30. Kan? Kalau tak boleh ambil suratul Naba, amma yatasaalun, ambil dulu yang belakang sekali, suratul Nas, qul a'udzu birabbin nas. Kalau payah tak? Payah Ustaz, ambil satu kataan dia, kul je dulu. Payah sangat nak ambil kul je. Hari ni kul, esok sambung kul a'udzu. Tapi sekurang-kurang ada peningkatan. Biar orang nak gelakkan kita, nak ejek kita, nak macam mana? Kita punya kemampuan takat tu, yang penting istiqamah. Yang penting berterusan. Tu kita buat pelan-pelan. Ada peningkatan. Lama-lama sedar tak sedar, dah berapa tahun, dah banyak surah dah rupanya kita dalam kepala kita dah hafal. Okeylah. Kita buat gitu. Jadikan satu rutin. Buatlah jadual. Kan? Buat jadual kita sendiri. Tak payah tulis tak apa, tapi kita tekankan dalam fikiran kita. Hidup aku mesti ada target. Hidup ni kena ada target tuan-tuan. Kena ada matlamat. Jangan hidup ni biar berlalu macam tu. Bangun pagi, ikutlah nak buat apa pun, lepas tu tidur. Lepas tu esok macam tu juga. Itu bukan orang yang sebenar-benar beriman dan bertakwa. Orang beriman bertakwa dia ada target dia. Aku nak capai apa? Kan? Soal sempat tak sempat sebelum mati, itu kerja Allah. Kerja aku buat je setakat mana aku mampu. Target bulan ni aku nak hafal suratul Baqarah. Contohlah, semangat je lebih. Tapi tak apa, kita cuba buat perlahan-lahan. Susun dia punya strategi, langkah-langkah dia macam mana. Ni kita masuk bulan Rejab. Latih. Kita baca Quran. Lepas semayang kita target baca semuka ke atau setengah muka, supaya bila latihan tu kita berjaya teruskan sampai masuk bulan Ramadan nanti, insya-Allah kita boleh khatam dalam Ramadan. Kan? Khatam dalam bulan Ramadan. Ada kadang-kadang ada orang share kat WhatsApp kan, jadual untuk khatam dalam bulan Ramadan, mesti baca berapa juzuk. Kita cuba praktikkan. Tu kena ada azam lah, jangan sama je. Ramadan tahun ni pun macam tu juga, tahun lepas pun macam tu juga. Biarlah ada azam. Tahun lepas mungkin kita lara, banyak tinggal, buat lebih kurang aja. Tahun ni aku nak buat sungguh-sungguh, tanam gitu. Kali ni bukan setakat aku nak puasa je, tarawih kalau boleh aku tak nak putus. Aku nak buat sampai habis Ramadan. Tanam dulu tak apa. Soal jadi tak jadi tu nombor 2. Minta dulu pada Allah, insya-Allah Allah berikan kekuatan. Ini awal lagi tak tanam dah. Aku minggu pertama tak apa dah. Tu yang jadi minggu pertama banyak-banyak. Semua sama ni. Daripada Johor Bahru sampai Kangar Perlis sama je. Minggu kedua sikit-sikit. Masuk minggu ketiga jarang-jarang. Masuk minggu keempat kadang-kadang. Itu tarawih. Minggu pertama sampai keluar, sampai risau AJK. Ramai sangat ni. Beli habis jadah kat Maidin, nak tabung belakang. Kan sekarang semayang jarak 1 meter, lagi panjang nanti. Masa tak jarak pun keluar, dah jarak lagi jauh. Silap sampai jalan apa. Kenapa? Tapi jangan risau AJK, sebab minggu pertama saja.
Masuk minggu kedua, sejadah kat luar tu bawa masuk dalam. Tak ada dah orang kat luar. Minggu keempat lagi lah, imam kadang-kadang datang. Tapi bukan sinilah, tempat lain. Sini okey, insyaAllah. Nak ceritanya gitulah. Dalam beramal, ujian dia berat. Yang paling mahal amal ni bukan kita buat banyak mana, tapi paling mahal amal ni kita buat lama mana. Kalau buat banyak boleh. Malam ni kita target semayang tahajud 24 rakaat. Boleh tak? Boleh. Tanah azan-azan kunci jam habis pun semua. Bangun semangat Allahu Akbar 24 rakaat. Esok boleh buat lagi tak? Tak. Hari ni kata letih. Itu pun kita kata itu dia buat dengan semata-mata semangat. Sebab tu Allah lebih suka amalan yang sedikit tetapi berterusan daripada amalan yang banyak tapi kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada. Jadi jangan kita drastik. Kalau nak berubah ni jangan drastik. Kita buat pelan-pelan je. Kita buat tak ada target, aku nak sembahyang tahajud, tak nak tinggal kalau boleh. Jangan bangun awal sangat, takut nanti kita baru-baru nak berubah je ni. Tengok subuh pukul apa? Kata subuh 6 suku. Kita bangun dalam 5.30, mandi apa semua. Jadi siap-siap habis tu lebih kurang 5.50 ke kita semayang tahajud. Lepas tu baca doa lebih kurang, masuk dah nak dekat subuh, start motor pergi masjid. Amal tu dulu biar diistiqamah. Buat jangan banyak sangat, buat 2 rakaat je dulu. Tiap-tiap hari buat 2 rakaat. Kemudian kata ulama, kekalkan selama 40 hari berturut-turut. Jangan putus. Kalau putus kena ulang balik nombor 1. Kiraan dia kena start 1 balik. Dia mesti istiqamah terus 40 tu. Hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-40. Biasanya apa amalan pun kalau dia boleh istiqamah 40 hari, insya-Allah dia dah jadi dawam dalam hati kita. Masuk dawam, dia akan kekal insya-Allah. Kalau kita buat tu ikhlas, insya-Allah Allah akan kekalkan dalam tu. Akhirnya dia dah jadi, orang cakap apa, tabiat, dah jadi biasa. Dah jadi lazim. Tak ada siapa dah ikut. Orang panggil karam dalam beribadat. Dia dah tak jadi susah. Mula-mula susah. Bangun-bangun tu nak pergi ambil uduk, dia buka pilih air, dia tengok pilih tengok dia. Lah kali pilih tanya, dah bila nak ambil uduk ni? Ada tak? Mula-mula payah. Sampai buka pintu bilik air pun salah. Ingatkan pintu bilik air punya pintu almari dia buka. Mula-mula memang tapi bila dah dawam, amalan tu dah jadi biasa, insya-Allah dia steady. Yang tinggalnya kita nak bagi dia steady lah. Nak bagi dia steady tu kena mujahadah dulu. Berhempah bulah lawan hawa nafsu. Tu. Jadi pandang kejadian alam ni dan kita tengok apa yang Allah cipta ni, biarlah ada terkesan di hati kita. Jangan hanya ibadat kosong saja. Semayang balik itu jadi adat. Tapi biarlah kita beribadat dan kita lihat kejadian alam ciptaan Allah, sehingga kan bukan semata-mata kita pandang ibadat, tapi kita pandang semua ni hebatnya Tuhan aku. Itu sebab tu Nabi kata pada Abu Hurairah, fikir kamu 1 saat itu lebih baik daripada ibadat selama 1 tahun. Tu selesai. Kemudian yang keduanya, bertemu pula dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kata, Nabi kata, fikir 1 saat lebih baik daripada ibadat 70 tahun. Kemudian Nabi tanya kepada Ibnu Abbas ni, Abdullah bin Abbas. Kemudian bertanya Nabi SAW akan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada fikirnya. Tanya Nabi, Ibnu Abbas, kamu fikir apa? Kamu suka fikir apa? Maka sembahnya, jawabnya Ibnu Abbas, fikirku pada mati. Dia kata, fikir mati dan huru-hara mati. Maknanya kesengsaraan mati tu dia fikir. Maka bila Ibnu Abbas jawab gitu, Nabi pun kata, fikir kamu ni lebih baik daripada ibadat selama 70 tahun. Yang ni Nabi jawab lain pula. Nabi jawab 70 tahun. Kenapa Nabi jawab 70? Okey, 70 pula maksudnya kebiasaan umat Nabi ni umurnya biasa-biasa 70. Biasa-biasa.
Ada yang lebih atau ada yang lagi kurang daripada tu. Tapi kebiasaan umur 70. Maknanya 70 itu satu usia ataupun satu kehidupan manusia. Maknanya sepanjang dihidup. Jadi seolah-olah Nabi nak kata pada hadis ni, fikir satu saat itu lebih baik daripada kamu sibuk beribadat sepanjang hidup kamu tanpa kamu memikirkan apa yang Allah jadikan ni, tentang apa ni, alam ke sebagainya, dan fikir tentang kematian. Ada orang dia baguslah, dia ibadat semayang 70 tahun. Maknanya seumur hidup dia buat ibadat. Bagus, bukan kata tak bagus, tapi dia tak pernah fikir soal matinya. Itu kurang bagus. Ibadat tu dah bagus, tapi tak fikir mati, kurang bagus. Kerana apa? Kerana jangan ingat bila kita dah buat ibadat, confirm kita orang baik. Silap-silap kita terbalik. Silap-silap dia timbul pula rasa riak, takabur, ujub. Akhirnya ibadat kita buat haba'am mansura, jadi debu yang berterbangan, tidak dinilai di sisi Allah. Jadi sia-sia, tak ada apa-apa. Nampak banyak ibadat, tapi rupanya rasa hebat, rasa kita lebih baik daripada orang kat luar sana. Kita sampai kita istilahkan, minta maaf cakap lah, kadang-kadang kita istilahkan aku geng masjid. Oh, yang lain tu itu geng neraka je. Akhirnya dia rasa dia orang baik, orang lain orang jahat. Ni habis. Kita betul, kita nak jadi orang yang paling baik, tapi jangan pegang kita yang paling baik. Kita usaha je, kita jadikan diri kita, amalan kita yang terbaik, kita buat yang terbaik. Tapi jangan pegang kita lah orang terbaik. Kalau kita pegang kita orang yang baik, hakikat sebenar di sisi Allah, kita orang paling jahat di hadapan Allah. Siapa yang rasa dia baik, sebenarnya dia jahat. Dan siapa yang rasa dia jahat, sebenarnya dia baik. Kita melangkah kaki masuk dalam masjid ni tadi, kita pegang akulah orang yang paling bodoh ada dalam masjid ni. Pegang dia tu, tak ada masalah, tak jatuh maruah. Aku paling tak erti sekali, kawan-kawan aku semua pandai-pandai. Pegang situ. Aku yang masuk dalam masjid ni, aku yang paling lekeh sekali amalan. Amalan aku sikit sangat, baca Quran pun tak pandai mana. Mayang aku sunat pun kurang. Kawan-kawan aku yang lain ibadat kuat, dahsyat, mereka amalan banyak, pahala banyak, aku kurang. Mereka sedekah banyak, aku sedekah sikit. Kita sentiasa meletakkan diri kita rendah. Bila kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, maka Allah sedang meninggikan kita di hadapan makhluk sebenarnya. Tapi bila kita sibuk nak meninggikan diri kita di hadapan makhluk, hakikat sebenar Allah merendahkan diri kita di hadapannya. Jadi jangan mencari kepujian makhluk, carilah kepujian Allah. Ghalibnya, siapa yang mencari kepujian Allah akan mendapat kehinaan makhluk, dan siapa yang mencari kepujian makhluk biasanya mendapat kehinaan Allah. Jadi pilih. Kalau kita nak Allah puji kita, maka kita kena siap sedia makhluk tak suka kita. Biasalah tu, buat benda baik mesti ada orang tentang. Tak payah kata kita, para Nabi lagi kuat tentangan. Padahal Nabi kan baik, paling baik lah tu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni lembut, orangnya jujur, mana pernah berkena orang, mana ada pernah buat orang ke dan sebagainya. Dalam baik gitu orang lawan dia, bukan orang lain, orang kampung sendiri, penduduk Mekah juga. Siap perang, bukan lawan saja, perang. Satu ketika Nabi tengah semayang depan Kaabah, Nabi sujud. Abu Jahal dengan geng-geng dia, konco dia, ambil perut unta yang telah dibelah, maknanya dengan darah-darah apa semua tu, diletak atas kepala Nabi. Nabi sedang sujud. Dah apa salah Nabi sampai buat macam tu? Bukan Nabi pernah kacau orang pun, tak ada. Nampak? Itu biasa tu. Bila kita mencari kemuliaan di sisi Allah, biasanya makhluk akan hina kita. Maka kita kena sabar saja. Biasalah tu. Lagi-lagi makhluk yang hina ni golongan munafik dan golongan kafir. Itu tak pelik lah. Sebab tu kita tengok, bila kita buat kerja agama, siapa yang lawan kita? Kalau yang lawan kita golongan puak-puak munafik, golongan kafir, itu tanda jalan kita buat tu betul. Tapi kalau kita buat satu kerja, tiba-tiba yang hantam kita ulama, orang-orang baik, orang-orang soleh, itu tanda kita salah.
Jadi nak nilai jalan kita betul tak betul, tengok siapa yang menentang kita. Kalau yang menentang kita geng-geng puak setan, tak pelik dah. Mana kita jalan betul lah, kan? Tak payah pelik dah lah, kan? Kita pertahankan Islam, geng-geng minum arak marah, tak ada, betul dah, tu jalan kita ni. Tak payah pening kepala, tu. Yang kita takut, kita buat kerja, tiba-tiba ulama tegur kita, tok guru tegur kita, maknanya kat situ kita ada silap, kan? Baru makna kata jalan kita tu ada salah. Dia begitu. Jadi fikir tentang kematian. Nak fikir pasal mati. Aku mati esok ni, aku nak bawa apa? Kan? Amalan aku ni betul-betul sempurna ke? Kan? Agak-agak Allah terima tak semayang aku selama ni? Nah, betul-betul dah aku ikhlas. Dia fikir. Tu fikir sejenak tu, bukan pusuh fikir lama-lama. Nabi kata tafakkur sa'ah, fikir sejenak, fikir saat, fikir tentang menong kejap. Lepas tu ambil masa. Lepas-lepas kita habis semayang fardu, duduk sekejap. Kan? Ataupun habis semayang sunat pun tak apa. Jangan terus keluar daripada masjid, duduk sekejap, kita fikir. Hari ni, sepanjang hari ni apa aku buat? Apa kebaikan dah aku buat? Ada tak aku kecil hatikan kawan-kawan? Ada tak aku buat orang marah dan sebagainya? Apa dosa aku buat hari ni? Ini semayang lepas ni semayang isyak. Maknanya nak penutup dah. Untuk hari ni nak itu penutup dia. Jadi kita menong sekejap. Fikir, bukan menong lama-lama. Fikir sekejap, fikir apa aku dah buat. Bila fikir tu kita akan timbul, oh banyak gak aku salah. Baru kita tak rasa diri kita sentiasa baik. Kita pun nampak silap kita. Kemudian tanam azam, esok aku nak buat lebih baik daripada hari ni. Aku akan betulkan balik apa yang aku silap hari ni, takkan silap tu diulang lagi esok. Esok aku buat lagi elok. Macam pagi tadi katalah kawan kita tegur, "Mak, Assalamualaikum." Korang, mak tu terasa hati. Amboi, cengis macam awak ni apa tak kena ni? Nak duit bantuan tak dapat kot kata. Patut cengis macam marah. Malam ni kita termenung fikir, tadi silap. Nak kawan aku bagi salam, aku jawab dengan garang macam tu. Dia terasa ke apa hati dia? Tak, silap akulah. Nah, kita tanamlah. Esok aku ingat aku nak pergi jumpa dia, belanja minum ke, ambil hati dia balik. Takut-takut nanti terluka hati dia. Nah, itu. Kalau kita amal benda ni, kita akan jadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik, semakin baik tiap-tiap hari. Sampailah akhirnya Allah ambil nyawa kita dalam keadaan yang baik, dan akhirnya Allah letakkan kita di tempat yang terbaik, yakni syurga Allah. Itu saja. Bukan payah mana pun sebenarnya, tapi tinggal lagi kita kena buatnya dengan sungguh-sungguh. Bukan suruh jadi alim, bukan suruh jadi ulama. Ulama pun belum tentu syurga, tok guru pun belum tentu syurga. Yang pentingnya soleh, baik. Baik. Jadi kita cuba jadi hamba Allah yang soleh. Jadilah baik, kan? Jadi buat betul-betul. Sebab tu Allah sebut tadi dalam ayat yang saya baca, wa in tu'minu wa tattaqu. Dua je Allah bagi syarat. Dan kalau kamu beriman dan kalau kamu bertakwa, maka falakum ajrun azim, maka kamu akan mendapat ganjaran pahala yang besar. Dua syarat je. Kamu beriman, kamu bertakwa. Beriman maknanya kamu percaya segala bab agama ni, jangan kamu ragu-ragu sikit pun tentang agama, tentang Allah dan Rasul, malaikat dan semuanya. Kemudian kamu bertakwa. Takwa artinya kamu takut, kamu buat ni hati-hati, kamu rasa Allah akan pandang kamu. Jadi kita berjaga-jaga. Tak adalah kita buat lebih kurang. Kita sentiasa berjaga-jaga. Buat dua benda ni, insya-Allah Allah jamin falakum ajrun azim. Kamu akan mendapat ganjaran pahala yang besar. Dapat pahala artinya dapat syurga, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga kisah daripada Miqdad ibnu Al-Aswad ni dapat memberi sumber inspirasi kepada kita bersama untuk kita menjadikan kehidupan kita ini semakin baik di hadapan Allah. Dan moga-moga Allah terima segala amal kita, salah dan silap kita. Sebab tu amalkan doa, Rabbana la tu'akhizna, wahai Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah, in nasina au akhtana, jika kami lupa atau kami tersalah.
Wahai Tuhan, kalau tak ingat yang Arab, cakap Melayu pun tak apa. Doa, ya Allah, janganlah hukum kami ya Allah, janganlah terus engkau palingkan wajah kami kepadamu ya Allah, jangan kau jauhkan kami denganmu ya Allah kalau kami lupa atau kami silap. Sebab kami ni nak makam manusia. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat silap dan tempat salah. Nah, jadi kita tak terlepas daripada silap dan salah. Jadi kita minta Allah, kalau kita tersilap dan tersalah, jangan pinggirkan kita. Lepas tu kita selalu baca dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi tipnya bila semayang sampai kita baca kat ayat ihdinas siratal mustaqim, qasadkan di hati niat, ya Allah, tunjukkan aku jalan yang baik. Kalau aku tersilap, patahkan balik pada jalan yang betul. Jangan kau biarkan aku terus tersilap. InsyaAllah kita amal selalu benda ni, InsyaAllah kalau kita terkona pun kita dapat patah balik. InsyaAllah Allah jaga kita. Nah, jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Dia ada produk kat luar tu. Jadi yang produk tu jangan kona, dia terus pergi produk tu. Tu ihdinas siratal mustaqim tu. Nah, itu untuk amal jariah juga tu. Membeli sambil niat menderma untuk bantu sekolah pondok dan juga tahfiz kami, insya-Allah. Jadi itulah sekadar yang dapat kita kongsikan bersama. Moga-moga termasuk diri saya nak kita dipandu oleh Allah dengan panduan yang baik, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana iman al-mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mala salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.